B apa? Entah. B soalan dia adalah calculate Cari area. luas cube. Area of cube okay. Okay, so dia ada masukkan hasil. Masukkan hasil P darab L. Patutnya masukkan input lah kan? Tapi tak apa je, yang ni tak salah pun. Patutnya kita nak tulis apa-apa pun tak kisah. Cuma kalau masukkan hasil P dan L tu nanti confuse lah apa pengguna kan? Sepatutnya masuk nilai N kan? Betul tak? N. Ubah balik dekat P darab L tu. Masukkan nilai N. Baru masukkan nilai N. Nilai N. N tiba N. N input dia N tu. N kuasa 2. So N tu adalah, kalau kita nak kata cube. Area of cube 6 kali dengan bila itu tadi. Nilai luas. Okay. Masukkan nilai N. So input dia adalah N. Masukkan satu nombor. Okay. Terus dapat kan. Sebab dia 6 darab kan. N kuasa 2 tu. N kuasa 2. Nombor sama dengan PL. Oh, assign nombor sama dengan PL. Nombor sama dengan 6 Maknanya tetap kan. Okay, betul assign. Boleh juga. Ataupun terus letak dalam formula pun betul juga Maksudnya 6 darabkan dengan N kuasa 2 tu. Okay, kata buat macam ni pun betul juga. So, apa dia lah area of cube 216. Betul? Okay, cuba tengok coding dia. View apa ni? View style dia tu. Mana kita tahu. Mana tadi saya tak ingat lah. Sebelah satu lagi style. Layout. Yang ada kod sebelah-sebelah ni. Yang atas. Yang ketiga tu. Okay. Ni dia auto sudokod. Bagus juga buat macam ni. Tapi tadi saya pilih bukan sudokod. Cuba tengok auto sudokod tu. Dekat atas tu ada auto sudokod kan? Kalau letak Java, language, Java. Java mana? Java. Java. Kita bukan JavaScript Dia Java. Ni Java. Ni kod. Okay. Cuba tengok auto tadi. Auto apa? Sudokod. Auto sudokod. Dekat Java tadi. Okay. So sekarang ni dia algorithm ni mudah. Kita betul dia punya flowchart kan? Ada error semua. So dia dah buatkan untuk kita pseudocode 1. Lepas tu coding pun dia dah terus buatkan. Okay. Jadi awak mudah untuk awak belajar kan? Tengok ketiga-tiga dia tu. Okay, kalau kita tengok ni pseudocode. Pseudocode ni okay. Nombor 1. Biasanya 1. Kosong ni gantikan dengan 1 lah. Biasa saya start dengan 1. Tapi kosong lah ni boleh juga.
start maksudnya. Nombor satu dia declare apa. Nombor 3 output apa kan. Print. Output ni adalah print kalau dalam pseudocode. Okay. Lepas tu input N. Dia satu-satu tu. Nombor 5, kita buat apa nombor 5? Step dia kalau flowchart tu kita buat PL tu kan. So assign PL sama dengan berapa formula dia. Ni formula. Tiga-tiga ni adalah formula dia kan. Lepas tu nombor hijau tu adalah kita nak print area of Q. Okay. Kalau kita nak buat sekali, output area of Q ni tak A belakang dia. Cuba edit dekat pseudocode. Sorry. Edit dekat flowchart. Output of area of cube. Ni badan dulu. Mana? Tak payah edit je. Edit je atas. Double klik dekat output. Tu. Okay. Kalau nak letak output A tu kan, dekat belakang area of cube tu, dekat belakang dia, lepas pada penutup kata tu, okay, dekat situ letak done. Letak N. Simbol N. Okay. Variable dia apa? A. Tak A. A ke N? A lah, output dia A kan? Sebab yang ada A. Okay. Klik okay. Jadi tak payah? Jadi delete je. Okay, cuba run. Tadi salah formula dia. Tadi 216. Tak, ni nombor lain. Ni nombor 4. Nombor lain, nombor 4. Oh, sorry. Betul lah. 6 boleh ke? Okay, betul. Okay, area of cube 216 kan? Output dia masih sama tak? Jadi kita masuk je nombor apa-apa, output dia masih lagi sama. Okay. Okay, betul lah ni. Okay, ni okay. Kalau dalam, cuba padam konsol tu. Klik X konsol. Cuba tengok sebelah dia ni, sebelah kanan tu kan. Tu adalah pseudocode. Kalau pseudocode dia lebih kepada ayat-ayat. Maksudnya nombor 1, start. Nombor 2, declare. Nombor 3, output. Ataupun kita print. Pun boleh juga kat situ Dia untuk output, untuk perkataan tu sebenarnya kalau kita tulis biasa, sebab ni dia auto kan. Kalau tulis biasa, kita boleh buat print untuk gantikan output tu. Selain daripada output tu kita gantikan print ataupun display. Tu menunjukkan perkataan-perkataan yang menggambarkan itu adalah output. Kalau nombor 4, input kan. Kita boleh gantikan dengan read, get, apa lagi? Input, read, get yang menunjukkan input. Okay, perkataan-perkataan yang menunjukkan dia adalah input. Nombor 5, 6, 7 tu adalah formula. Kita boleh buat proses, kita boleh buat sign dan sebagainya lah. Lepas tu nombor 8, buat output balik kan. Output maksudnya kita nak buat display pun boleh. Kalau tulis tangan lah. Tapi oleh kerana dia adalah auto pseudocode, so kita tak perlu buat apa-apa lah. Kita buat je flowchart tu. Kalau flowchart kita betul, so kita akan dapat lah. Okay, kita akan dapat lah output dia. Dan last sekali adalah N. Tu adalah cara nak tulis pseudocode. Boleh faham? Boleh kot tak? Okay, nombor seterusnya saya nak siapa tadi? Amir. Share. Amir, boleh share? Ada problem sikit. Puas. Tak boleh. Tak boleh? Okay, tak boleh. Siapa volunteer?
Ada volunteer nak selesaikan masalah yang kedua, ke C. Input two numbers. Input two numbers and find their sum, jumlah dia, dan juga jumlah of the squares of the numbers. Faham madam. Dia maksudnya hasil tambah dua nombor tu tak dikongsi dua macam ni. Dia baru buat tapi tak tahulah betul ke tidak. Squares of the numbers. Maksudnya x kuasa 2 tambah y kuasa 2 macam tu lah. Kalau tak buat simbol yang tanda apa? Tanda yang Sepangatan. balik tu, kita boleh buat darab lah, darab. Star. Macam tadi kan, n kuasa 2 kan. So kita boleh buat n star n. Asterisk, n, asterisk n. Okay, kita boleh buat macam tu lah. Okay, cuba share yang B. Siapa nak share? Boleh share screen dia? Yang B ya B pula. B dah buat dah. C pula. Kan? C. Pada asal. Wah, sikit nak tidur tu nak connect. Payah pun pula. Share screen Okay, mana screen mana? Siapa nak buat? C dengan D. Satu lagi, dua. Ada dua soalan C dengan D. Kalau habis awal, kalau boleh buat dua-dua ni, habis awal lah. Lepas tu awak buat sendiri lah. Nombor 2, 3, 4. Ada tak nak share? Ada tak? Nurbahiyah.
Boleh share skrin Nur Bahyah. Nur Bahyah ni ada tak Ada tak? Hai, tak molek. Sekak-sekak. Ada. Okey. Okey, siapa nak share? Irfan? Irfan buat tak? Haziq, okey. Okey. Nombor 1, nombor 2, total. Okey. Masukkan nilai A. Nilai dia nombor 1 lah kan? Buat nombor 2. Okey, betul lah kalau betul je masukkan nilai A. Tapi kalau nak tepat lagi masukkan nombor 1. Kan? Masukkan nombor 2. Okey, lepas tu kuasa 2 kan nombor 1. Okey. Kuasa 2 kan nombor 2. Okey. Lepas tu totalkan dia. Okey, betul. Okay, cuba run. Okey, 2 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2, 8 lah kan? Kalau masukkan nombor lain, dia banyak nilai lah nilai dia Ya. Betul lah ni, Haziq. Okey, coding dia, cuba tengok coding dia macam mana. Okey, ni sudut kod dia. Okey, tengok coding dia. Java. Okey. Okey, kalau kita tengok coding dia ni, okey, dia nombor 7 okey, faham. Nombor 9 okey. 10 okey, 9 okey. Cuma nombor 13 tu kan? Dia tukar integer max power. Sebab apa max power dia keluar ni? Sebab kita guna kuasa 2 simbol yang tu, simbol yang apa, V terbalik tu. Kalau kita guna nombor 1 darab nombor 1, maksudnya nombor 1 star asterisk nombor 1 dia jadi lain lah. Dia takkan keluar max power ni. Okay, tapi output dia last kali tu kita akan dapat benda yang sama. Okay, kita akan dapat benda yang sama. Okay, faham kan? Faham tak? Semua faham? Amir faham tu. Okay, terima kasih Haziq. Boleh lah. Saya nak beli. Okay, terima kasih Haziq. Sekejap ni saya share.
Okay, so untuk nombor lain, awak buat calculate volume and area. Ada dua ni Formula volume kena tahu dan formula area kena tahu. Sfera. Formula dia bagi dah ni sebenarnya. Kan? Okay. Yang ni kita kena pakai constant. Constant pi. Dalam algoritma dia pakai apa? Kalau kita tak nak buat 3.142, kita pakai constant. Ada tak? Saya tak pasti. Pi tu ada ke tak dalam algoritma. Okay, kalau ada, boleh try. Kalau tak ada, awak buat macam biasa lah. 4 darab 3.142 darabkan dengan R, darabkan dengan R. Itulah. Okay. Ni nombor 1. Nombor 2, convert temperature. Okay, soalan ni, input dia apa? Bagi soalan nombor 2. Input dia apa? Temperature reading. Nilai Celsius. Nilai Celsius. Salah. Nilai apa input? Awak kena beza lah input dengan output. Temperature reading. Temperature reading, tapi temperature reading in apa? In Fahrenheit ke Celsius input dia? Fahrenheit. Fahrenheit. Fahrenheit tu adalah input. Output dia temperature reading juga, tapi dalam Celsius. Celsius. Awak tengok formula ni. Tengok formula ni. Sebelah kanan dia adalah F kan? Fahrenheit. Output dia adalah Celsius. Output dia. Okay. Kita buat formula dia. So C ni kita nak declare sebagai data type dia jenis apa ni? Real ke integer? C. Integer. Alah. Mesti nombor dia titik perpuluhan kan? Betul tak? Sebab ada 5/9 tu. Jadi kita kena buat dia sebagai double. C tu adalah double. Okay, so nombor 3. Nombor 2, nombor 3. Input dia apa soalan? Inches. Panjang. Inches. Okay, output dia? Centimeters. Centimeters. Ya. Yeah. Awak kena beza. Input ni adalah satu data yang kita kendaki. Kita nak output dia adalah yang kita nak display, yang kita nak paparkan. Itu adalah output. Okay. So macam mana formula dia? Awak reka lah macam mana. Dia dah bagi ni. Formula dia 1 inci sama dengan 2.54. Jadi formula dia macam mana? Formula dia macam mana nanti? Formula dia kita nak cari sentimeter kan? Sama dengan apa? Bahagi ke darab? Darab. Darab lah kan? Sama dengan inci darabkan dengan input kita apa? Input kita inci darabkan dengan 2.54. Inilah formula dia. Inilah formula dia yang kita kena buat. Kita nak cari cm. Okay, kita nak cari cm. Output dia adalah cm. Input dia adalah inci. Darabkan dengan 2.54. Bukan bahagi. Kan? Ni secara logik ni awak kena fikir lah. Sebab dia bagi dah ni. 1 inci sama dengan 2.54 cm. Kalau kita nak ada 1 cm, 1 cm pula. 2 inci, darab lah kan? Okey. Ini nombor 3, nombor 4. Okey, nombor 4 ni
Macam mana kita nak tukarkan saat, second kepada jam dan juga minit dan juga saat sekali lagi. Ini dalam logaritm ni ada tak? Input dia dalam saat. Input dia dalam saat. Input katakanlah saya tulis saat. Second saat. Saat integer ke tadi? Tak declare lagi saat. So saya kena declare kan? Saya declare sebagai integer. Okay. Output dia adalah jam. Dekat sini saya tak koma je. Koma jam. Minit. Dengan minit. Lepas tu saat yang asal. Okay, di tengah-tengah ni mesti ada proses dia kan. Okay, proses dia macam mana kita nak buat? Kalau nak cari jam, kita kena buat saat bahagi berapa? 60. 60 darab Bahagi. 60 kan? Betul? Betul. Boleh declare banyak input ke dalam satu kotak? Boleh? Letak koma. Letak koma ni. Boleh? Ataupun buat satu-satu. Boleh juga. Satu-satu. Okey, jam. Okey, ni dapatlah jam ni kan? Kalau 7, okey, dia ada beza tu. Bahagi, ni simbol bahagi Bahagi ni slash. Kalau darab, star. Okey, satu lagi ialah simbol ni. Simbol apa? Persen. Boleh tak dalam ni? Kalau bahagi sama dengan saat modulus 60 kali 60 3,600 kan? Boleh. Input pula salah ni. Ni apa ni? Testing dulu baki.
Okay, so saya ni sebab saya tak buat apa-apa input, sepatutnya ada perkataan lah kan. Saya tak buat, so kita masuk input lah. Okay, kalau tengok hijau ni saat, maksudnya kita kena masukkan saat dia. Berapa tadi? 7? 7-3-2-2. 7-3-2-2 saat. Baki dia 1-2-2. 2 jam. Sepatutnya berapa minit ni? Dia jadi ni. Kenapa ada baki? Ni modulus kan, ni simbol dia modulus. Modulus. Nantilah kita saya explain lebih detail lagi. Tapi kenapa nak dapatkan baki? Sebab nilai baki tu kita akan bahagikan lagi dengan 60. Kan? Dia kalau dalam bahagi ni, saya nak tunjuk macam mana nanti saya tunjuk slide. Bahagi tu, untuk bahagi, kita ambil nilai atas dia tu. Bahagi kan? Ini saya tunjuk. Tunjuk dalam ni. Saya boleh tunjuk sekejap Saya tunjuk. Okay, ni ada pin. Okay. Boleh. Boleh je. Okay, kita macam mana kita nak buat formula? Cuba bahagi 7. Malu sangat tak? Tujuh, 3, berapa tadi? 2, 2 Betul? Betul? 7, 3, 2, 2? Betul. Okay. Ni adalah saat. Betul? 7, 3, 2, 2, kita kena bagi dengan 3,600 untuk dapatkan nilai jam dia. Okay, kita dapat 2, betul? 2, jadi berapa? 7. 2 kan? Betul? Okay. Jadi kalau kita buat 7, 3, 2, 2 bahagi ni simbol bahagi bahagikan dengan 3, 6, 0, 0. Yang ni kita akan dapat 2. Tapi kalau kita buat 7, 3, 2, 2, ni data dia yang saya cerita ni data sebelum pergi kepada formula dia. Okay. 7, 3, 2, 2 bahagi modulus dengan 3, 6, 0, 0, kita akan dapat 1, 2, 2. Maksudnya dia adalah baki. Nampak tak? Baki dia. Sekarang ni baru dapat jam kan? Kita belum lagi dapat, kalau kita masukkan saat, kita kena dapatkan jam dia, lepas tu minit dia, lepas tu saat baki dia tu. Macam mana nak dapat? So kita gunakan baki ni untuk dapatkan yang seterusnya. Kita kena bahagikan dengan 60 kan? Betul tak? Okay, kita kena bahagikan dengan 60. Ni faham Cuba screenshot dulu. Takut hilang. 1, 2, 2. Saat dia adalah 7, 3, 2, 2. Jadi kita dapat formula ni. Dekat sini kita akan dapat formula. Ni kan jam. So jam sama dengan saat. Input kita saat. Bahagikan dengan 3, 6, 0, 0 ataupun 60 darab 60. Itu formula kita untuk dapat nilai jam.
Okey, untuk dapatkan saat, lepas jam, minit macam mana nak dapatkan minit? Ni yang kita kena ambil ni, baki. So, kita punya formula, satu, dua, okay, bahagikan dengan 60. Dah pemadam. Satu, dua, bahagikan dengan 60. Kan, baru dapat nilai minit. Nilai minit, baki dia tu. So, ni adalah dalam variable baki. Okay, baki. Di berapa ni? 260 kan? 260, 120. Okay, so formula dia ni baki pula ni baki lagi. Okay, so formula untuk dapatkan ni minit minit. Formula minit, tadi kita dapat formula untuk jam kan? Formula minit sama dengan baki bahagikan dengan 60. Dapatlah nilai minit. Nampak tak? Kalau kita nak ambil baki ni, macam mana? Baki yang ni. Macam mana formula dia? Baki ni ialah, cuba tengok formula. Baki ni adalah, baki tadi, moduluskan dengan simbol persen. 60. Dapatlah baki ni. Okey. Kalau nak dapat saat pula, ni baru minit kan? Nak dapatkan saat, terus je ambil nilai ni. Ni saat. Okey, tu adalah saat. So, nilai saat yang last tu, letaklah banyak-banyak variable pun tak apa, asalkan awak faham. Nilai saat, tadi dapat jam 1, formula dia. Kemudian minit 1. Kemudian, satu lagi tu adalah saat. So, saat yang last katakanlah bagi nama lain. Saat yang ni adalah saat untuk output. Dia tak sama dengan saat input tadi. Katakanlah saya bagi nama saat 1. Sama dengan baki moduluskan dengan 60. Dapatlah nilai saat 1. Nanti kita akan display jam, minit, saat 1. Okey. Boleh faham tak? Dia susah sikit yang ni lah. Boleh faham tak? Boleh ke pening dah? Boleh sikit-sikit. Awak try dulu buat. Macam mana formula untuk dapatkan jam, minit dengan saat. Kan dia main-main sebab 1 jam ialah 60 minit. Kalau nak tukar kepada saat terus, kita kena bahagikan dengan 3,600 lah kan, sebab 60 dan 60. Okay, baki dia tu. Ataupun sebenarnya boleh ringkaskan formula tu. Kita buat dalam kurungan macam tu boleh je. Tapi yang ni satu-satu. Maksudnya pertama kita dapatkan nilai saat, nilai jam. Lepas tu baki dia tu kita gunakan untuk kita kira minit. Daripada situ baki dia tu kita gunakan untuk dapatkan saat lagi satu. Okay. Jadi dapatlah untuk soalan ni, kan? So, sebab apa dia dapat dua ni? Pengiraan ni macam tu. Tapi kita tak naklah variable dia nama 2, salah kan? So kita kena letaklah saat jam macam saya letak tu, formula dia. Itu data yang kita nak buat supaya dia dapatlah satu formula. Cuba-cuba data tu. Okay. So nombor 4, nombor 5, nombor 6. Okay, jadi yang ni awak buat.
algoritma ni, buat algoritma ni kita akan buat coding dia, coding Java. Sebab yang ni dia auto sebenarnya, awak boleh tengok dah sebenarnya. Tanpa run NetBeans pun kita boleh tengok dalam algoritma ni. Kan? Tanpa run NetBeans ni, kita sebenarnya dah boleh tengok dah, kita dah boleh buat coding dia. Okay, tapi nanti kita akan cuba jugalah coding ni kita akan buat dalam Java, dalam NetBeans Okay. Boleh tak? Boleh. Cuba buat dulu macam mana. Tak faham boleh tanya Okay, tak faham boleh tanya. Okay. Ada soalan? Puan, boleh tak kalau Puan cuba tengok saya punya yang soalan nombor C? Boleh? Boleh share? Sekejap Power Haziq. Dia sebenarnya nak belajar programming ni satu je, kena rajin. Rajin buat coding. Rajin buat, ni lama-lama kita boleh kelaskan. Oh macam ni, dapat problem macam ni kita kena buat gini, dapat problem gini kita kena buat gini. Macam tu. Sebab kita ada experience untuk menyelesaikan satu-satu masalah. Kalau kita tak buat, kita tak ada pengalaman tu. Jadi kita tak dapatlah. Okey. Ni siapa Raudah Raudah. Okey. Okey, nombor berapa ni? C. Yang kira luas tu. Nombor 1 C. Satu C. Okey. Okey, sila masukkan nombor. Okey, betul. Nombor 1, nombor 2. Sum dia betul. Yang bawah ni apa ni? Sum sama dengan sum kuasa 2. Sum darab 2 Ke apa? Sum kuasa 2. Saya tak apa nampak. Sum kuasa 2 tanda simbol V tu kan? Itu balik. Boleh juga. Sebab soalan dia sebenarnya boleh dua-dua ni. Sebab dia kata sum of the squares and sum of the squares of the numbers. Boleh jadi sum tu kita kuasa 2 kan? Kena nanti kena fahamkan dia punya soalan betul-betul lah. Boleh juga macam ni. Boleh? Kalau run, output dia dapat macam mana? Jawapan 144. Sebab dia 12 kan? 12 kuasa 2. 12 kuasa 2, 12 darab 12. 144. Okay. Kalau formula dia betul-betul lah. Kita akan dapat formula yang betul lah. Okay. Betul. Terima kasih Raudah. Terima kasih Puan. Ada lagi yang nak tunjuk? Ada dah. Okey, kalau tak ada setakat tu kelas kita untuk lab petang ni. Cuma saya nak awak masing-masing buatlah Buat. Baru boleh tahu kan. Buat memang tak boleh lah. Kecoh pala. Mana ada kecoh? Mana ada kecoh? Sikit je ni. Okey.
Jadi kalau tak ada soalan lagi, kita sudahi kelas kita dengan tasbih farah dan juga surah Al-Baqarah. Untuk latihan ni tak perlu hantar. Cuma saya nak awak simpan. Nanti kita akan buat coding dalam Java. So make sure semua buat lah. Simpan dulu Tak submit pun. Simpan dulu. Okay. Okey, Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan. Ya, Puan.